Setelah menduduki negara kita, Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agung Japanese Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Pentadbiran Tentera Jepun. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas yang diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Singapura diberi nama baru sebagai Shonantu, Pulau Cahaya Selatan, diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru, Melayu Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Dasar terhadap kepemimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin Muda atau Kuakun Renjo dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar ekonomi. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan, rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat Hakko Ichigo, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Pendidikan menekankan semangat Jepun, Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun, Tenno Heika. Pengajaran bahasa Jepun, Nippon Go, dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Manakala sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimikayo. Sikap terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat rasam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran tentera Jepun
memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk tempatan menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berasaskan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu serta peribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pemerintahan. Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan sedemikian bertujuan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan kejam kepada mereka lanjutan pemusuhan daripada Perang Cina-Jepun. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperoleh keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk penentangan Jepun di negara kita.